Saya harap cukuplah mencari alasan untuk diversion kepada kegagalan kajian hari ini untuk menjaga kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih yang Saya berhormat menolak Baik. bajet yang disediakan oleh bagan ini. Seterusnya saya ingin menjemput yang berhormat Kang. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Saya sebelum itu ingin mengalukan lawatan rombongan bekas putera Maktab Tentera Diraja dan juga Eksekutif Persatuan Bekas Putera Maktab Tentera Diraja ke Parlimen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Tuan Yang di-Pertua Dewan dan juga ahli-ahli Dewan yang saya hormati. Wang rakyat adalah amanah, jangan dibelanja sesuka hati. Belanjawan 2019 mestilah berhemah, pembangunan dijana mestilah manusiawi. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Bagan selaku Menteri Kewangan kerana telah berjaya membentangkan belanjawan pertama Kerajaan Persekutuan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Ini tentulah bersejarah, tetapi yang lebih penting lagi ia akan menjadi permulaan penting untuk sebuah perjalanan panjang sekurang-kurangnya bagi 5 tahun akan datang. Kebetulan kita baru sahaja selesai membahaskan semakan semula rancangan Malaysia ke-11. Justru itu saya percaya semangat belanjawan 2019 ini mestilah seiring dengan KSP RMK 11. Namun ia juga secara tidak langsung menjelaskan betapa Kerajaan Persekutuan sedikit sebanyak terikat dengan sebahagian perancangan pentadbiran lalu. Saya percaya nanti bermula daripada rancangan Malaysia ke-12, Pakatan Harapan akan lebih berpeluang untuk menentukan dasar-dasarnya sendiri sepenuhnya. Tadi sengaja saya mulakan dengan pantun kerana semasa tempoh sekitar 2 jam pembentangan belanjawan tempoh hari, saya merasa ada sedikit kekurangan dalam ucapan Yang Berhormat Menteri Kewangan kerana tidak ada langsung diselitkan pantun. Jadi duduk 2 jam dalam Dewan ni agak boring. Tambah menyedihkan saya, belanjawan 2019 ini tidak menunjukkan dengan jelas komitmen terhadap pemerkasaan seni dan budaya. Selain daripada insentif FIMI ataupun insentif filem di Malaysia yang diberikan kepada Finas dan juga Pinewood sebanyak RM130 juta dan kuantum yang tidak disebutkan jumlahnya mengenai pemeliharaan bangunan Sultan Abdul Samad, tidak kedengaran tentang seni lukis, galeri, persembahan, orkestra, kraft, tarian tradisi, sastra dan sebagainya. Sebelum ini, Dewan pernah mendengar tentang jawapan Menteri Pendidikan mengenai hasrat untuk mengangkat kedudukan Dewan Bahasa dan Pustaka supaya setara dengan kedudukan British Council dan juga Goethe Institute dan sebagainya. Saya percaya persoalan budaya ini memerlukan perhatian yang lebih besar, memandangkan negara kita mempunyai kemajmukan kaum dan suku kaum yang sangat kaya dengan budaya. Kita selalu menyebut kemajmukan ini sebagai kekuatan kita. Belanjawan tidak seharusnya hanya memikirkan soal untung rugi, kerana kelak nanti kita mungkin merosot menjadi sebagaimana kisah Raja Midas. Kalau kita belajar Raja Midas ni, dia sentuh apa pun jadi emas. Tapi akhirnya dia tak berkasih sayang dengan anak dia pun tak boleh. Nak makan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia hanya memikirkan dalam konteks kewangan semata-mata. Mungkin ada yang saya terlepas pandang. Nanti mungkin boleh Menteri jelaskan. Jika boleh, saya ingin mencadangkan agar pada masa akan datang kita boleh mula menempatkan pegawai-pegawai kebudayaan di kedutaan-kedutaan kita di luar negara supaya ada pertukaran budaya berlaku. Tuan Yang di-Pertua, fokus pertama untuk melaksana reformasi institusi. Saya ingin menyentuh tentang disiplin fiskal. Kerana pada mulanya saya merasa bimbang dalam kenyataan-kenyataan Menteri Kewangan sebelum ini menyatakan belanjawan kali ini mungkin belanjawan ikat perut. Tetapi Alhamdulillah, ia tidaklah seperti yang saya jangkakan. Cuma apa yang saya gusarkan ialah anggaran hasil persekutuan bagi tahun hadapan ini hanyalah sekitar 261 bilion. Dan ini termasuklah dengan dividen khas Petronas sebanyak RM30 bilion. Saya ingin bertanya sampai bilakah kita akan bergantung kepada hasil minyak untuk menanggung belanjawan kita. Kerana kita kena tahu, kita selain daripada hasil minyak digunakan untuk belanjawan, kita juga memberi banyak subsidi petrol, yang mana ini juga akan memberi kesan kepada alam sekitar. Ini mungkin Menteri di Mestek boleh jawab. Saya ingin juga merujuk kepada trend corak perbelanjaan belanjawan kita daripada sejak lebih pada 5 tahun akan lepas. Kita tengok sebenarnya peruntukan untuk pengurusan mengambil hampir semua hasil daripada yang kita kutip setiap tahun. Daripada yang saya sempat semak dalam 5 hingga 6 tahun terakhir, belanjawan untuk pengurusan kita memakai sehingga 95 hingga 99% daripada jumlah hasil yang kita kutip. Dalam kata lain, selama ini belanjawan pembangunan kita bergantung kepada hutang. Jadi ini mestilah disemak semula. Soalan saya ialah, bolehkah kita mencapai belanjawan berimbang sebelum habis tempoh penggal 5 tahun pentadbiran ini? Dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan pergantungan besar kepada Petronas dalam memastikan amalan disiplin fiskal yang baik? Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memuji hasrat kerajaan
untuk bermula dengan zero based budgeting. Bagi saya ini satu yang baru dan ini juga seharusnya menjawab pertikaian setengah ahli parlimen yang berkata peruntukan untuk perkara-perkara tertentu dikurangkan. Sebenarnya apabila kita pergi kepada zero based budgeting, ia bukanlah seperti tahun-tahun sebelum ini. Kalau tahun-tahun sebelum ini jika kita menjangkakan pertumbuhan sebanyak 5%, jadi kita menjangkakan pertambahan dalam setiap belanjawan tu, dalam setiap aspek yang kita nak belanjakan, kita menjangkakan lebih kurang 4 hingga 5% ataupun mungkin lebih sedikit. Tapi kalau zero based budgeting, kita bermula daripada kosong. Jadi mungkin ini tahun pertama, jadi kita tak dapat nak menilai sepenuhnya berapakah anggaran wajar. Jadi mungkin dalam tempoh 2-3 tahun akan datang, kita akan dapat menentukan anggaran wajar perbelanjaan peruntukan untuk pelbagai perkara yang disebutkan. Saya juga ingin menyentuh isu pelaburan ke negeri Perlis kerana saya banyak kali menyebut, sebelum ini juga saya bangkitkan. Namun jawapan yang diberikan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi sebelum ini hanya menyentuh tentang pelaburan domestik. Negeri Perlis dah lama tak menikmati pelaburan langsung asing. Jadi saya ingin bertanya, apakah komitmen daripada kerajaan untuk mendapatkan pelaburan asing ini ke negeri-negeri yang tertinggal? Bukan saja negeri Perlis, jadi kebetulan saya wakil rakyat daripada negeri Perlis, saya menyebut tentang negeri Perlis. Kerana ini sangat penting dalam objektif RMK 11 kita nak menekatkan jurang pembangunan. Kalau ini tak dapat dicapai, maksudnya kita gagal lah untuk mencapai objektif yang digariskan. Seterusnya isu keempat lah kebajikan umum. Banyak perkara disebut tentang bantuan-bantuan dari segi kepada contohnya bantuan sara hidup, caruman, aisuri dan sebagainya. Ini tentulah kata boleh dipuji. Cuma yang saya ingin cadangkanlah untuk kerajaan melihat bagaimana untuk memastikan kata penyampaian dia kurang birokratik ataupun less birokratik. Kerana dalam zaman teknologi maklumat, kalau kita merujuk kepada teknologi yang dibangunkan di seluruh dunia yang sekarang ini sedang mengambil alih, ia banyak menyentuh tentang pengurangan transaksi kos, kos transaksi, transaction cost. Jadi seharusnya bantuan-bantuan ini kena memikirkan kaedah baru supaya ia lebih cekap dan berkesan. Saya suka bila ada usaha buat pemutihan untuk melihat nelayan yang tak turun, sebab sebelum ni saya pernah terlibat bagi bantuan sara hidup. Saya dimaklumkan memang setengah yang penerima bantuan ni tak pernah turun ke laut pun, jadi tapi mereka menerima. Jadi usaha-usaha pemutihan ini sangat penting supaya tadi kecekapan kos. Jadi apabila berlaku pengurangan, tak semestinya pengurangan itu buruk. Kadang-kadang pengurangan inilah sebenarnya yang meningkatkan kecekapan. Saya percaya juga isu dana pencen sangat serius. Saya bertemu dengan sebahagian bekas pekerja dalam skim lalu, terutamanya yang pernah bekerja dengan misalnya lembaga elektrik negara yang kadar pensiunnya sangat rendah, sekitar RM150 sebulan. Jadi mereka tak boleh menampung hidup. Jadi mungkin dalam kita banyak bercakap tentang gaji minima, mungkin kita juga patut pertimbangkan pada masa akan datang, kita patut ada sebenarnya pencen minima instead of gaji minima, kalau dengan izin. Dan jika boleh, saya juga ingin menyebut tentang tentera. Tentera ramai juga yang dah berkhidmat lama, oleh kerana kurang mungkin 4-5 tahun daripada tempoh perkhidmatan yang melayakkan mereka menerima pencen, jadi mereka tak dapat menerima pencen. Mungkin juga dapat dipertimbangkan untuk menyemak semula kata tempoh layak terima pencen bagi tentera-tentera yang pernah berkhidmat untuk negara. Mungkin kadar pencen mereka boleh diberi berdasarkan tahun perkhidmatan mereka daripada mereka perlu memenuhi satu tempoh panjang. Kerana setengah dalam kes di Perlis yang pernah saya jumpa ketika pergi ke kampung-kampung, ada juga yang sebenarnya dia bukan nak berhenti pun, tapi oleh kerana dia ada masalah kesihatan yang sangat serius, dia dapat terima Parkinson, jadi dia tak menerima pencen. Jadi kehidupan dia pun semakin sukarlah kerana dia nak bekerja sendiri pun tak dapat. Seterusnya isu perumahan, disebut tentang property crowdfunding dan juga peer-to-peer lending. Saya ingin mendapat penjelasan dari kerajaan bagaimanakah inisiatif ini dapat menyelesaikan isu 35,000 rumah mampu milik yang telah siap. Kerana yang disebutkan tentang peer-to-peer lending ni bercakap tentang untuk peminat rumah akan datang yang mungkin hanya siap lepas habis penggal pun. Jadi maksud dia rumah yang mampu milik yang sedia ada masih tak selesai. Ada lebih kurang 35,000 rumah yang kata sepatutnya boleh dilaksanakan memakai skim ni. Dan saya juga melihat masalah utama pemilikan rumah berlaku kerana pergerakan gaji tidak seiring dengan kenaikan harga rumah. Maksudnya kenaikan harga rumah ni lebih laju daripada gaji. Jadi dengan bayaran deposit 20%, bagi saya ini tidak realistik kepada pekerja-pekerja yang berpendapatan rendah dan juga pekerja-pekerja yang tidak ada gaji. Ada orang mungkin bulan ni dia dapat banyak, mungkin bulan depan dia dapat kurang. Jadi perlu ada penelitian untuk menyelesaikan masalah ini. Dan mungkin saya juga nak menyentuh sikit berkaitan juga dengan perumahan. Baru-baru ni berlaku kebakaran di kawasan saya, di mana pilih-pilih bomba, ada pilih bomba yang tidak dapat berfungsi, maksud tidak ada air.
Jadi mungkin perlu ada satu semakan supaya memastikan pilih-pilih bomba yang dipasang di seluruh kawasan dapat betul-betul digunakan bila diperlukan. Saya juga suka dengan inisiatif PAS bulanan tanpa had untuk menggunakan pengangkutan awam. Saya fikir wajar juga diperkenalkan PAS bulanan tanpa had untuk mengurangkan beban tol kepada penduduk dalam bandar, tol dalam bandar. Jadi instead of dia bayar setiap kali penggunaan, mungkin dia perlu bayar satu kadar saja boleh guna dalam masa sebulan, mungkin 150 instead of dia berbelanja 300 ataupun 200 lebih setiap bulan. Jadi kalau dia bayar satu kadar, dia boleh guna tol dalam bandar dengan hanya satu nilai. Tentang pendidikan, kita dah banyak belanja, setiap tahun kita belanja lebih kurang dalam 20% belanjawan kita untuk pendidikan. Kita kena tanya sejauh manakah keberhasilannya. Jika Pak Dixon bangkitkan tentang indeks kain sarung yang dikemukakan oleh Prof. Diraja Ungku Aziz, mungkin kita patut pada zaman ini kita kena lihat apakah strategi yang akan diambilkan untuk maksud dia, kita kena ukur kemajuan kita berdasarkan berapa orang satu isi rumah yang dapat sambung belajar ke universiti lah. Kalau dulu kain sarung, sekarang kita ukur kemajuan masyarakat tentang satu rumah ni mesti ada anak sekurang-kurangnya seorang masuk universiti. Dan saya juga nak menyentuh sikit pasal wanita. Minta Kang rumuskan. Ya, nak habis lah. Saya juga nak sentuh pasal isu wanita. Kita nak memastikan hari ini kita tengok sebenarnya lebih 80% guru-guru yang ada di Malaysia ni adalah terdiri pada golongan wanita. Tapi kalau kita tengok dari segi sejarah, ketua pengarah terakhir pendidikan yang dipegang oleh wanita ialah pada tahun 1991 hingga 1993 itu Datuk Asia Abu Samah. Jadi mungkin kata Menteri Pendidikan boleh memikirkan untuk meletakkan lebih ramai pemimpin wanita dalam sektor pendidikan, memandangkan guru-guru ni ramai yang wanita. Yang akhirnya yang saya mungkin nak sentuh sikit adalah tentang kita nak cakap pasal industri revolution yang keempat. Kita kena pastikan kemudahan wifi baik di sekolah-sekolah dan akhirnya sebab kata inilah sekolah ni bagi saya adalah satu indikator kemajuan di satu kawasan. Kalau sebab kita nak pendidikan itulah akan jadi great equalizer. Kalau pendidikan kita masih tertinggal, maka tertinggallah untuk jangka masa akan panjang. Akhirnya timbalan yang dipertua, saya nak menutup dengan pantun juga. Tahun baru 2019, tempoh yang ada melaksana belanjawan, kerajaan baru semakin tangkas membina negara memenuhi harapan. Dengan ini saya menyokong belanjawan yang dibentang. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Kang. Ada 2 minit sebelum break, kita